Okey. Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan. Okey. Sarjana Muda Sains dan Komputer. Sains tu Sains mata dan- pelajaran sains lah. Okey. Dan komputer pendidikan. Maksudnya melahirkan guru-guru sains yang ada kemahiran. Ada. Jadi kami dilatih gitulah. So ada 3 benda dilatih. Satu sains, satu lagi komputer, satu lagi pendidikan. 3 bidang lah satu. Saya buat sains tu saya pilih major dalam chemistry. Nah, gitulah. Jadi masa saya sebabkan program baru, masa tu tak ada MQA, LAN semua tak ada. GPA je lah yang meluluskan pengajian. Jadi program baru belum diluluskan. UTM buat program tu dia belum recognize, belum diiktiraf oleh JPA. Jadi, tapi dia dah jalan. Dia jalan dah. Bila tak diiktiraf, tak ada bantuan kewangan. Sakit lagi lah. Memang sakit lagi lah. Saya pun minta lah dekat bantuan bekas prajurit. Dapatlah RM900 one time dia bagi. One time. RM900. Itu pun habis belajar dia minta bayar balik. Minta kaya semua tak dapat lah. Jadi sebenarnya tak apalah, duit yang mana-mana ada. Saya masuk universiti juga. Tapi sebenarnya kuat pada hati saya nak bekerja. Sebab saya ingat lagi, saya kena lapor diri kat UTM pada masa tu 30 Julai sampai 88. Okey. 30 Julai. 31 Julai, saya dah dapat surat dah untuk dipanggil temuduga sebagai pegawai TUDM di Kem Terendak. Jadi pada masa tu yang saya tahu pegawai pemerintah pada arwah bapak saya, Nam Ranger tu, kena makno. Dia tunggu saya dekat sana. Oh, kenalan. Ada kenalan. CEO Lieutenant Colonel kan. Jadi saya rasa saya sudah dapat ni. Memang saya nak jadi juruterbang pun. Okey. Kan? Tapi mak saya pesan, kamu masuk universiti, kamu jangan pergi. Saya nak pergi dah ni sebenarnya. Lepas sampai di UTM tu, malam tu saya fikir macam mana nak pergi. Tidak, bukan jauh sangat. Jauh baru dengan Melaka tu kira boleh naik bas ni nak pergi ni kan. Ya. Tapi masa tu dah dengan UTM. Dah daftar kat UTM hari pertama 30 Julai. 31 kena temuduga pegawai di TUDM. Malam tu macam mana nak pergi tak pergi. Tapi saya remeh lah, mak saya suruh jadi masuk universiti juga. So saya kat universiti lah. Okay, jadi bila susahnya tu bila tak iktiraf, tak ada bantuan kewangan, jadi saya kerja. Haji kerja sebagai apa? Saya ngajar anak-anak pengawal. Macam tu lah. Mengajar lah. Malam saya bekerja. Jadi siang pergi kuliah, petang dengan persatuan. Saya macam persatuan lah. Saya join masa universiti. Lepas tu malam tu saya ngajar. Itulah kehidupan saya pada masa tu. Tapi makan memang bajet lah. No bajet lah. Jadi belajar universiti memang sangat cut cost lah. Ya, cut cost betul. Bila kita ambil nasi tu, buang separuh bang. Buang separuh sebab apa? Nasi separuh tu lain harganya. Ya. Bila pergi kat kaunter, bang nasi saya separuh. Gitu. Malam yang makan roti. Saya ingat lagi roti tu Kapurut lah. Roti Mayawan namanya. Nama company tu Mayawan. Kalau nasib baik dia 15 keping, kalau tidak 14 keping. Cukup untuk seminggu. Sehari 2 keping setiap malam. Itulah hidup saya selama 5 tahun dekat UTM macam tu. Memang gitulah. Tak adalah kata nak makan-makan mewah. Tak ada. Macam pelajar-pelajar zaman sekarang ni, asal hujung minggu je pergi healing sana sini. Tak ada lah. Sekarang ni duit dapat senang, pakai handphone pun macam-macam, iPhone. Kita ni Allah dulu ikat perut. Sehingga dah saya tahun ketiga barulah dapat bantuan daripada Kerajaan Negeri Perak. Okay. Pada masulah rasa ada duit sikit. Tapi sebelum tu memang macam itulah hidup saya. Tapi saya okey je. Zaman tu tak ada PTPTN ke? Zaman tu tak ada. Macam zaman ni tak ada. Tak ada. PTN start zaman 99, 98 macam tu. Tak pun 2000. Cuti semester keluar kerja. Mesti kerja. Tak sabar nak balik. Kerja. Tak nak kerja. Kerja. Kira haji sepanjang belajar tu tak ada susahkan mak lah. Banyak tak ada. duit. Saya tahu semua masa pun tak ada duit. Sebab lepas saya masuk UTM, adik saya dengan adik-adik selang setahun. Lepas tu adik pula masuk Institut Melaya. Lepas tu adik yang perempuan pergi ke Australia. Kan? Banyak duit pakai. Banyak duit pakai tu. Dalam banyak-banyak kerja yang haji buat tu, part time tu, kerja apa yang paling berat sekali? Paling berat paling penat satu kilang kat Jalan Kuala Kangsar buat pewter. Pernah dengar pewter tak? Pewter ni macam tembaga tu. Yalah, pewter yang macam apa, souvenir. Itulah. Okey. Dia adalah kaedah dia buat kan. Kita dah kotak macam ni, kita masukkan tanah, tumbuk bagi padat, letak dia punya acuan. Mol dia letak acuan dia. Lepas tu letak balik kotak
Kalau tak dia tak ada cover atas bawah, dia kiri kanannya. Masuk balik tanah, tumbuk. Memang penat sebenarnya tumbuk tu. Berapa lama kerja gitu bertahan? Satu semester memang saya tak berhenti lah. Sebab Satu saya semester kira satu cuti semester lah. Kalau 3 bulan lah. Oh. Nak cari Time duit cuti lah. Time cuti. Masa tu. Lepas tu dah jadi tu, buka balik, keluarkan mall tu, buka lubang, tuang lah dia punya bajuhan besi tu, bajuhan logam tu. Lepas tu habis belajar tu Haji sambung master? Habis belajar, saya habis belajar tahun 92 93 macam tu. Saya pun lahir. 93. Gitu. Ya kan, belum lagi kan. Haji dah habis belajar. Oh lahir. Saya bekerja lah. Bila saya bekerja, sepatutnya saya ditempatkan di sekolah menengah Slim River. Okay. Sekolah menengah vocational Slim River. Patutnya situlah. Tapi panggilan ke sekolah tu lama. Kementerian Pendidikan tak panggil lagi kan. Tapi saya bekerja dengan satu pusat tuition yang juga buat mengajar komputer. Saya lah jaga semua tu. Jadi patut sekarang dia mengajar penyelenggaraan komputer power. Pengalaman banyak. Jadi saya proses buat promosi saya, buat silibus saya, buat segala-galanya lah. Buat itu tak ambil tak kisah. Jadi yalah, kita mungkin pemikiran kita lain sikit. Kelas komputer memang mendadak naik. Memang IT banyak zaman tu baru nak start. Masa tu orang guna komputer, saya ingat lagi bila kalau guna mouse kan. Masa tu mouse ni. Bila saya ajar akak tolak mouse ni buat kat atas sampai pointer ni kat atas tau. Dia tolak kat atas. Cuba ke kanan sikit. So mouse dia tolak mana? Tolak begitu. Dia tu. Dia buat macam cerita. Bila tolak macam tu maksudnya masih lagi kat atas. Sama itu orang guna komputer. Aduh. Kemudian bila saya tengah ajar tu, saya dengar orang tepuk monitor. Gitu. Saya pun diam tengok kenapa dia ketuk pun kan. Okey, saya ngajar, saya jalan. Dia ketuk lagi. Rupa-rupanya monitor tu gelap. Dia ingat kalau kata gelap tu nak bagi elok balik. Dia ingat monitor tu rosak. Dia ketuk ke monitor tu. Tapi dia tak switch on lah. Semua dah switch on, tapi bila dia ketuk menyala kan. Dia rasa betul dekat moknya. Jadi saya pusing lah. Lepas tu saya kata komputer kita ni dia panggil screen saver, saya kata. Bila kita tak buat apa-apa, diam dalam tempoh 10 minit katakan dia gelap. Kita gerak akan jadi orang punya screen saver. Bila dia ketuk monitor tu, sebenarnya meja-meja tu bergegar. Bila meja dia nyala lah balik. Dia rasa cara tu betul lah. Itu zaman dulu lah cara orang mula-mula nak guna faham komputer kan. Itu habis saya tu dapatlah panggilan daripada kementerian untuk saya ditugaskan di sekolah tu lah. Sekolah menengah vocational. Jadi cikgu lah. Kan program tu melatih untuk jadikan. Masa tu sebab dia ada sains komputer pendidikan dan pendidikan. Jadi saya tak pergi. Tak pergi. Bila mak tak pergi, mak saya marah. mak saya cerita dia marah sampai mak saya menangis lah. Itulah. Tapi saya keras hati sebab saya nampak ini ada peluang bisnes. Saya handle tu, saya tahu apa yang saya buat kan. Sebenarnya memang saya buat bisnes lah. Di bawah program belia niaga, bawah Jabatan Belia, Kementerian Belia. Dia beri bantuan 12 unit komputer, aircon, kursi meja semua lah. So saya lah saya punya training center saya sendiri. Macam-macam kelas, termasuklah kelas penyelenggaraan apa semua. Itulah. So kita balik pula kepada Cik Azizi lah. Macam Haji tadi kita dah dengar dia punya perjalanan dia nak belajar tu pun dia ada buat part time dan sebagainya. Macam Cik Azizi tadi kata waktu skor rendah kira tak pernah dapat lebih pada nombor 3. Sekolah menengah macam mana? Saya ni sebab tu saya kata mungkin doa arwah mak saya, doa kakak ke apa semua orang yang ni, doa tu menyebabkan saya tiba-tiba Allah campakkan hidayah tu. Saya bila nak masuk sekolah menengah dulu target dia ialah nak pergi sekolah asrama penuh. Asrama penuh ataupun MRSM apa semua tu. Saya punya target dulu saya nak pergi MRSM polis. Polis sebab dia ada polis khas untuk anak-anak polis, pesara polis ataupun polis dia boleh masuk MRSM di Kulim, dia panggil Kulim. MRSM Kulim. Saya target situ, saya kata aku nak masuk MRSM, aku skor UPSR apa semua ni aku nak masuk situ. Kan? Sebab anak polis. Tapi disebabkan hidayah Allah nak bagi ni, nak katakan kepada saya ni, saya tiba-tiba tukar. Saya tak nak masuk MRSM, saya masuk sekolah agama.
Wah, jauh dia punya. Sekolah agama. Saya kata macam, pergi tu. aku ni nakal. Siapa aku nak tiba-tiba tukar. Allah jentik hati saya sekolah agama. Sebab abang-abang saya, kakak semua tak ada siapa pun masuk sekolah agama. Ni Cik Aziz sendiri yang nak? Ya, saya nak. Oh, tak ada okey. siapa. Bukan mak bapak saya paksa ke tak. Tapi abang saya, kakak saya semua tak pernah masuk sekolah agama. Tapi mungkin genetik pandai tu saya boleh katakan mungkin adalah mak bapak saya, abang-abang saya pun, sebab kakak saya yang sulung pun, kira ayah saya ni sebab bila dia sembang dia kata apa kat orang, abah ni bukan anak-anak je semua masuk U, abah pun masuk U, dia kata. Saya kata bila masa abah masuk U? Masuk duluan. Dia kata bila masuk U apa? Dia kata UPP. Apa Tak UPP tahu? Tak tahu nama. UPP ni orang lama je tahu. Unit Pencegah Penyeludupan. Oh. Dia kerja UPP ni unit pencegah penyeludupan, jaga sempadan. Okey. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang dia panggil apa tau yang jaga sempadan Pasukan dekat sempadan. pasukan sempadan ni. Dia tak ada dah. Tapi ayah saya UPP dulu. Okey. Lepas tu dia masuk PPH. Pasukan Poli Hutan ayah saya ni. Okey. Dia cerita lah. Ini macam mana saya tahu, dia cerita kat Dia saya. cerita. Macam tu. Okey, dia masuk U. Abang saya, kakak saya masuk yang sulung. Abang saya nombor 2. Tapi abang saya nombor 2 ni perjalanan hidup dia Abdul Latif nama dia. Sekarang hidup dia dah pencen. Dah pencen, ada dekat Johor. Dia ni guru, bekas guru. Okey. Pencen guru. Tapi sebelum dia kira dia seorang je, dia masa tu dulu dia kira dia ni budak pandai. Dia ni paling pandai dalam keluarga, saya dah katakan lah. Sebab dia ada kelas lompat. Oh, dia dapat gelas lompat Dia dapat kelas lompat. Dah 3 terus ke jajah 5. Oh. Oh, jauh lompat. Lompat. Kalau dia sekolah kat Perlis. Dan sekolah dia pernah dalam kelas dia tu, dulu ada peristiwa kapal terbang jatuh dalam kelas sekolah. Masuk kelas dia dekat Perlis. Wish. Sekolah dia. Sekolah mana? Tak tahu, Derma kot, sekolah Derma. Oh, Saya tahu Derma. sejarah betul dia. Dia cerita kat saya. Dia ni pandai. Tapi bila dia belajar tapi dia ni suka terlalu aktif sekolah menengah. Dia cerita kat saya lah abang saya ni. Dia terlalu aktif sampai dia dah macam ni, last kali dia jadi cikgu. Dia jadi cikgu, dia ngambil satu orang kata apa, saya jadikan dia idola saya, sebab saya kata dia walaupun dia cikgu apa semua, dia masuk SPM, dia masuk maktab, tapi masa dia kerja, dia kata dia nak kena, adik-adik semua dah masuk universiti, dia nak masuk universiti. Dia sambung masa dia dah kahwin apa semua. Gaji setengah apa, dia memang dia susah. Hidup dia dengan kira wife dia support. Sekarang ni kalau dia dengar nanti, kalau ni saya nak cakap dia main idola saya. Sekarang dia yang paling tinggi dari segi kedudukan apa qualification akademik. Dia dah ada PhD. Saya sedang mengikut jejak dia lah. Dr. Abdul Latif sekarang. Dia pencen sebagai Dr. Abdul Latif, pensyarah di APJ. Okey, cerita dia. Saya bila saya masuk sekolah agama, Okey. saya macam aku nak masuk MSM. Saya hantar MSM tapi saya tak pergi. Saya pergi masuk sekolah agama. Dan sekolah agama tu adalah saya dah pergi tengok, saya nak masuk Maktab Mahmud. Kedah ni kalau dulu Maktab Mahmud lah. Okey. Nak jadi tahfiz masuk ni sekolah. Saya pun tiba-tiba dah masuk pergi sekolah, dah tengok, tapi masa ketika tu tahun tu sekolah baru dibuat di Baling. Nama dia Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling, SMK. First batch. So saya lah first batch. Atau first batch pembukaan sekolah tu. Kami masuk semua sekejap satu. Tak ada siapa senior. Okay. Sekolah baru. Masuk sekolah agama. Itulah perjalanan. Masuk sekolah menengah. Ingatkan nak boleh maintain lah. Top 3 tapi tak dapat top 3, tapi Alhamdulillah saya dapat top 10 lah. Dalam top 10 lagi lah. Dari form 1 sampai form 5. Dan masa saya form 1 tu saya dapat anugerah pelajar misali. Wow. Saya pun tak tahu. Aku ni penakil tapi aku dapat pelajar misali. Okay. Tokoh pelajar masa tu form 1. Rajin tolong cikgu kot. Tak tahulah masa tu memang tu. Saya jadi ketua pengawas. Masa tu form 1. Nakal pun ketua pengawas ya? Kau dengar darjah 6 pun ketua pengawas. Tapi cikgu suka yang nakal itu jadi ketua pengawas. Sebab dia tahu banyak rahsia. Itu perjalanan saya. Sampai sekolah menengah saya masuk sekolah agama. Saya pun tak tahu. Lepas tu banyaklah pengalaman di mana di sekolah agama ni balik kampung. Bila kampung ni, bila tengok anak sekolah agama, dia seronok. Lepas tu saya kena jadi imam lah, apalah semua masa sekolah tu lah. So banyak ilmu saya rasa kehidupan saya berubah 360 apabila saya masuk sekolah menengah. Mungkin sebab doa. Ya, doa. Mak saya tu lah. Lepas tu waktu degree di mana pula? Okey, degree okey. Saya pula bila sekolah agama memang targetnya patutnya jadi ustaz lah. Tapi memang target nak jadi ustaz lah dulu. Tak, saya tak target jadi ustaz. Oh. Sebab walaupun saya nak belajar agama, tapi saya kata saya tak nak jadi ustaz. Okey. Tapi masa ketika tu, saya sekolah rendah lagi, saya kata saya nak jadi engineer komputer. Okey.
Dan saya tak nak jadi cikgu. Ingat ni interesting ni. Saya pernah bila tanya cita-cita dia apa? Saya kalau boleh tak nak jadi cikgu, tak nak jadi pensyarah. Tapi now I am lecturer. Saya tak tahu. Mungkin benda tu jadi terbalik. Saya cita-cita saya nak jadi jurutera komputer sekolah rendah. Okey. Itu bila masuk sekolah menengah dalam sekolah agama, saya kata, sekolah agama macam mana nak di komputer? Boleh, tak ada masalah. Kan, sepatutnya dia ustaz. Sepatutnya masuk UIA apa semua kan. Tapi saya tak minta kos tu. Saya minta benda ke arah kejuruteraan. Saya apply dalam borang UPU. Okay. Saya apply, kalau ikut saya punya target overseas. Pergi overseas. Dah belajar sana. Tapi mungkin tak ada rezeki. So saya apply. Saya kata, aku malas nak fikir banyak sebab kita tak nak duit banyak. Aku apply UiTM. First choice UiTM, second choice UiTM, third choice UiTM. Betul nak UiTM ni. Memang nak UiTM. First kejuruteraan elektrik power. Okay. Second kejuruteraan elektrik elektronik. Third kejuruteraan elektrik apa satu lagi. Tak lari lah semua. Tak lari tu. elektrik. Tak ada komputer tapi elektrik. Dapat first choice kejuruteraan elektrik power UiTM Shah Alam. Tapi saya masuk Shah Alam tu 2 bulan je kot. Tapi pada ketika saya apply UiTM tu, arwah abang saya ni, dia kerja Petronas, dia scholar Petronas. Dia adalah anak pertama dalam keluarga saya yang dapat scholar. Pergi bawah Petronas, pergi overseas US. Dia pun pergi SPM. Dia bukannya macam kita pergi buat A-level kan. Tak, dia fresh. Habis percubaan, habis jaja SPM tahun lepas. Result percubaan dia tu dia orang hantar pergi US. Hebat ya. Abang saya ni kerja Petronas. Dia kata hang apply UTP masa tu. Dia tolong isi. Saya pun isilah UTP. Tengok-tengok saya dah duduk, saya tak dapat UTP. Tengok-tengok saya dah dapat UiTM, tiba-tiba dapat offer UTP. Saya kata, aku malas keluar ni. Biar dah belajar UiTM Shah Alam kan, sono kawan-kawan. Tapi abang saya kata, hang fikir balik lah. Tak apa, masuk UTP lah dia kata. Sebab yang ni hang dapat komputer. Tu saya fikir betul ya. Aku cita-cita dulu aku nak jadi guru. Saya dapat kos. Masa tu dinamakan BIS. Business Information System. Dia dalam IT juga lah BIS. So saya kata, okey lah, keluar. So saya buat keputusan. Saya masuk 3 bulan kat UiTM. Saya keluar. Saya tak ready, saya masuk UTP. Itulah perjalanan saya ke UTP. Saya dapat kos untuk Universiti Teraju Petronas. Jadi macam Cik Azizi sendiri kan banyak mendengar nasihat daripada abang-abang lah kan. Mendengar abang-abang. Cuma macam saya kata lah, memang abang saya dah bekerja, saya nak lah. Tapi bapak saya nak pencen. So pencen bapak saya masa tu 400 je. Macam mana nak tanggung? Masa tu saya dengan abang saya masih sekolah. Abang atas saya. Macam mana nak tanggung? Tapi disebabkan kita dilatih supaya berada susah kan. Tak minta kat abang-abang saya pun duk setengah belajar di overseas apa semua. Dia orang pun dapat sekolah. Dia orang tak payah tolong pun sebenarnya. Tapi adalah sikit-sikit tu saya tak tahulah itu kakak dengan abang dengan mak ayah. Tapi memang macam Haji kata, kita dilatih supaya cari duit sendiri. Saya masuk UTP walaupun saya dapat beasiswa ke apa semua benda ni, kita ada benda yang kita tahu nak cari duit tambahan. Saya jual nasi lemak malam, jual burger malam-malam apa semua untuk cari duit lebih. Dan benda tu lah yang menghasilkan kita. Tak macam budak sekarang nak beli apa semua minta. Kita dulu nak cari sendiri. Kerja. Itulah aku sedikit perjalanan. Nak kata kalau liku-liku saya kata mencabar Haji lah, sebab dia kehilangan ayah, mak seorang. Saya ni masih ada mak ayah, cuma mak ayah saya pencen. Macam tu. Okay, sorry batuk pula. Tak apa. Okay, macam Cik Azizi mesti ada orang kata cerita di sebelum jadi pensyarah di USAS. Sama juga dengan Haji. Benda ni saya nak dengar dua-dua. Sebelum jadi pensyarah, jadi apa sebelum ni? Dan macam mana boleh terlibat dalam USAS? Haji dulu ke saya? Boleh Haji nak boleh Haji teruskan. Tapi saya sambung sikit pasal sekolah tadi. Okay. Kalau Aziz nak pergi MRSM, saya nak pergi RMC lah. Sebab ayah arwah bapak saya askar, dia nak dia masuk RMC. Tapi saya gagal lah masa peperiksaan. Bukan sebab peperiksaan saya ingat, dia panggil lah terduga. Tapi sebab result penilaian Darjah 5 saya tak bagus. Saya yang dapat 2A. Pada masa tu 3A kalau nak askar dapat. Tapi 2A tak dapat lah. Tapi saya dapat 2A tu sebab mangsa keadaan juga. Masa saya Darjah 5 tu, dulu penilaian Darjah 5 kan, saya sekolah dekat Sekolah Jalan Douglas. Tahu sekolahnya?
Tak tahu. Kat Dah mana? tak ada dah. Ipoh. Nama tak ada tapi sekolah tu ada. Ipoh Sekarang lah. Ipoh. Sekolah jalan sekarang sekolah jalan paling Bukit Gentang. Dulu sistem penggal. Jadi penggal pertama arwah bapak saya dekat Kain Set Putra tu. Jadi bila masuk penggal kedua bulan 4 bulan 5 gitu, dia ditugaskan ke Sungai Petani, kamp lapangan terbang. Jadi di sekolah tu ada 2 kelas saja saudara tu, tapi pelajar ni kita tahulah sebab kita dah banyak sekolah daripada jam 1 2 3 sampai 5 tu berpindah-pindah sekolah. Di sekolah ni pelajarnya memang tak apa cerdik sangatlah. Jadi cikgu ajar lambat sikit. Contohlah katakan ilmu hisab tadi tu kan. Kata ada 10 topik. Sekolah tu baru sepenggal pertama tu baru habis 2 topik. Mana nak habis 8 tu? Lagi 8 tu terpaksalah sambung dekat sekolah yang baru, sekolah rendah Sultan Ibrahim Sungai Petani. Sampai sekolah tu ramai budak cerdik. Jadi sekolah Ibrahim lah. Sekolah Ibrahim, sekolah rendah masa tu. Sekolah rendah dia sebelah-sebelah sekolah tu. Sekolah ada, sekolah rendah Ibrahim, saya tahu. Tu antara top tu sekarang. Kan. Jadi sekolah tu dia dah masuk topik 5, topik 6. Jadi topik 3, topik 4 saya tinggal lah. Siapa nak ngajar cikgu sekolah tak kisahnya pada masa tu. Dia ikut siapa. Jadi semua subjek macam tu. Itu yang bila masuk penilaian. Hanyut dah kita kan. Dapatlah duit, tak dapatlah. Jadi kecewa. Tapi lepas tu adik saya, dia berasa dia masuk tu kira gembira lah. Tapi cumanya arwah bapak saya tak nampak sebab dia meninggal. Gitu. Okey. So macam mana haji dekat USAS ni? Maksud saya tadi kita dah dengar Haji cerita pasal perjalanan belajar dan sebagainya. Nak juga touch lah dekat sini. Haji ni orang lama di USAS kan? So macam mana Haji boleh mengajar di sini? Macam mana ya? Sebab tadi Haji kata Haji bisnes. Macam mana daripada bisnes tu terus jadi lecturer dan masuk USAS? Oh gitu. Saya sebelum tanya bagus. Macam mana selepas saya tak pergi berlapor diri ke sekolah menengah Seli River, sekolah vocational Seli River tu, saya bekerja, lepas tu saya buat bisnes saya sendiri. Saya buat training center apa semua. Daripada tahun bila? Tahun 93 lebih kurang. Sehinggalah program tu bawa Kementerian Belia, sehingga saya ada 6 cawangan pusat latihan saya. Masa tu program MLVK naik betul, banyak duit dikeluarkan pinjaman untuk pelajar tu ramailah, dan saya pun berani buat pinjaman bank untuk buka center banyak. 6 cawangan. 6 cawangan. Di Ipoh ada 3, di Kuala Nerang, di mana? Saya tak di Tapah. 6. Semua program MLVK lah pada masa tu. Dan kontraktor-kontraktor yang lain pun banyak yang tak pernah terlibat dengan pendidikan pun buat MLVK punya institute. Tiba-tiba polisi bertukar, pinjaman tu tidak lagi diteruskan. Jadi habislah merudum lah saya tu kan. Saya tutup satu. Tapi saya masih lagi bertahan kerana kami ada 6 ke 7 orang bergabung untuk menjadi syarikat yang menguruskan semua pusat latihan bawah Kementerian Belia ni. Konsortium lah. Konsortium lah. Okey, ada 6 orang, 7 orang macam itu. Jadi kita dapat komisen daripada setiap sijil yang dikeluarkan. Sebenarnya pusat latihan di bawah Kementerian Belia tu ada 96 buah seluruh Malaysia. Jadi semua yang belajar di pusat latihan tu, dia akan gunakan sijil daripada universiti tempatan. Dan sijil tu akan dibayar, dan kami sebagai organisasi yang mengurus, kita akan dapat RM50 untuk setiap sijil yang dikeluarkan. Bayangkanlah kalau satu pusat latihan tu ada katalah 300 kalikan dengan 96 atau katakan 100 lah murah kan. Dah berapa dah RM30,000. RM30,000 kalikan RM50 lumayan masa tu. Kan. Jadi tapi kami diberi kontrak hanya beberapa tahun, selepas tu habis, company lain pula ambil lah. Tapi saya punya pusat latihan tu dah shrinking lah. Daripada 6 tu kurang sibuk dengan yang masalah tadi tu. Kemudian masalah pula dengan bajet tadi, bajet negara tadilah yang MLVK tadi. Lepas tu sibuk dengan nak fokus pada nak menguruskan pusat latihan yang lain tu. Kemudian saya terlibatlah pula dengan aktiviti di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. Jadi fokus tu dah lari. So bisnes tu bila fokus lari tu, lama-lama habis lah. Tutup lah ni. Tutup lah. Saya tinggalkan pada staff saya pula dia
buat perkara yang tak baik lah. Yalah. Duit company tu memang dia kapur habis lah. Wow. Lepas tu Dekat apa habis? tutup lah. Ya, betul lah. Tapi sebelum tu saya pernah bertugas dengan jadi pensyarah juga dengan College Premier, dengan Sapera. Oh, pernah lah. Pernah jugalah. Lepas tu barulah Ustaz. Barulah ada kawan saya, ex-staff kat sini lah. Dia ceritakan pasal Yusuf tu. Masa tu Kisda kan. Kisda, ya. Saya buat permohonan lah. Cuba-cuba nasib kan. Tapi sebenarnya bisnes masih jalan lagi. Okey. Kalau tak pergi pun saya masih So, boleh sasin. join dengan Yusas masa tu tahun bila je? Tahun Bukanlah Kisda waktu tu, Kisda. Kisda. Kat Ipoh lah. 2010 sebenarnya. Masa tu kat Ipoh ke kat sini? Ada kat sini. Kat sini dah. Kat sini dah. 2010 lah. Gitu. Lama kat dah tu. 10, 14 tahun dah. 14 tahun dah. Okay, Cik Azizi macam mana pula? Okey, perjalanan hidup saya ni, lepas tadi saya dah kata saya dah masuk UTP, saya grad sebagai student dalam IT lah. So saya ni sebenarnya special juga sebab batch saya ni adalah batch yang pertama dan last yang boleh masuk ke universiti without asasi foundation. Kan? Haji dulu masuk asasi tak? Ataupun Tak ada. Di UTM dia direct SPM terus buat first degree. sama. Haji antara saya batch last. Batch last lah. Kami batch last, saya ni batch last yang masuk boleh direct. Sebab saya di offer UTP masuk dengan result SPM. Okay. Terus buat ni, so saya buat IT 4 tahun setengah. Oh. So UTM 5 tahun. 4 tahun setengah. Saya buat 4 tahun setengah. So saya dah habis dekat UTP tu 4 tahun setengah. Saya grad. Saya dah grad. Saya ni lepas saya dah grad, saya join dengan salah satu syarikat di Kilang. Satu kilang di Kulim. Sebab saya kata saya dah cakap dalam nekatlah hati saya kata aku sebab masa tu pun mak dengan arwah mak dengan bapak saya tak berapa sihat dah. Tu. Yeah. Saya kata macam mana pun aku tak akan kerja kat KL. Okay. Saya kata kat diri saya tak akan kerja kat KL. Macam mana dapat offer pun saya tak akan pergi KL. Dan kalau boleh saya nak duduk di area dekat dengan arwah mak dengan bapak saya. Sebab masa saya kata masa tu saya nak jaga. Ya. Saya tekad saya nak jaga arwah mak dengan bapak saya. Okey. Allah makbul kan, saya dapat saya tak cari, maksudnya saya memang tak cari ke arah KL semua. Saya dapat kerja banyak ke arah ke belah utara. Saya akan pilih utara. So first job saya dapat, saya pergi interview pegawai teknologi maklumat di airport Alustar. Okay. Masa tu dia letak dalam iklan, dalam surat khabar. Tak ada iklan. Dia kata pengalaman 5 tahun. Aku tak kira, aku apply. Try je kan. Saya apply, saya dipanggil interview. Dalam interview tu dia nak ambil 2 orang. Betul, saya dapat. Ada berapa orang? 10 orang. Tapi saya dapat dia ambil 2 orang. Seorang yang dah pengalaman, saya yang fresh. Oh. Dapat. Bila saya dapat, saya dah macam nak pergi situ lah. Tapi bila saya nak pergi tu, tiba-tiba saya dapat lagi. Sebab masa tu saya pergi interview banyak. Interview banyak lah kan. Saya dapat interview dengan Celestica. Celestica Malaysia Sdn Bhd. Masa tu saya dapat offer sebagai dia panggil Product Data Associate PDA. Product Associate ni macam dia buat analisis untuk pasal produk lah. Okay. Sebab company tu ialah company dia panggil semiconductor. So kami part-part tu kami kena buat analisis. Okay. So saya dalam tim ROHS, ROHS, Resistance of Hazardous Substance. Okay, ROHS ni kami kena buat dalam part-part tu kena make sure that tidak ada plumbum. Plumbum ni dia ada dia panggil ada standard tak boleh pakai dalam part elektronik ni. So saya kena buat analisis tu. So saya kerja bukan waktu pejabat biasa 8-5 sebab saya jaga data associate untuk Celestica seluruh dunia. Wish, besar tu. Bos saya duduk di US. So kami meeting malam apa semua macam itulah saya ada Macam team. ikut waktu sana lah. Ikut waktu sana. Saya makan masuk pukul 3 petang, 12 malam, 7 malam, 4 pagi. Berapa lama bertahan kerja tu? Okey. Saya kerja situ seronok sebab ada allowance apa semua kawan-kawan kerja malam, siang tidur, malam baru kerja. Kerja seronok apa semua, tiba-tiba saya dapat dipanggil balik oleh UTP. Sebagai apa? Sebagai pegawai teknologi maklumat di UTP. So saya sebabkan saya dah enjoy tapi bila saya fikir balik, kilang ni kita tak tahu. Sebab abang saya pernah kerja kilang. Tapi dia kata kalau hang duduk kilang ni kena lompat-lompat. Boleh stable tapi kena lompat-lompat. So saya kata macam saya dapat ni ke UTP macam mana? Pergi. Lepas tu pula pensyarah saya pula kata
tak apa, bila masa ni lah nak balas balik. Dia kata. So saya pun okey balik masuk UTP. So kerja UTP sebagai pegawai Tok Haji Berhormat. Masuk okey, task saya ialah saya develop buat network, database, apa sistem, website and so on. Saya buat UTP tu maksudnya sekarang ni kebanyakannya banyak sistem yang saya buat lah. Tapi ada dah sekarang dah tukar-tukar. Memang backbone ni dulu saya buat. Okey, dah habis tu saya dah bekerja dengan pegawai Tok Haji Berhormat. Saya kata aku nak kena sambung belajar. So saya sambung belajar tengah-tengah saja, bukan nak jadi lecturer pun. Cita-cita tak nak jadi cikgu ataupun tak nak jadi lecturer. Ya. Sambung belajar buat master sebab masa tu wife saya dah kahwin. Bila saya kahwin, wife saya buat master di France. So saya kata aku tak tahu buat apa, biar aku sambung juga. So saya sambung belajar. Wife pergi ke sana ke? Wife ke sana. Wife saya pergi ke France buat master. Saya masa tu dah kahwin, saya pergi hantar. Lepas tu 3 bulan sekali saya akan ke France lah. Ke France. Jumpa wife. Okey, cerita pasal tu dah habis. Lepas tu saya dah sambung belajar, sambung master. Tiba-tiba bila sambung master, saya dah kerja apa semua. Saya tengok, bila kerja teknikal ni, malam kena masuk server, kena ni macam-macam. And then bila bila you jadi IT ni, you tanyalah siapa-siapa yang jaga IT, dia orang ni memang tempat pot untuk di blame. Kenapa tak siap? Network lembab. Kena blame. Internet tak ada, server down, apa semua kena blame masa tu. Masa zaman tu maksud dia orang suka blame IT. So saya ni kerjalah pergi teruk buat programming apa semua, pergi masuk server tengah pagi. Buat saya mengandung, saya angkut masuk balik server sebab down ni pasal. Bila saya kerja tu saya kata macam technical ni aku macam Stress. Bukan stress, dia rasa macam komitmen banyak ni. So saya kata macam saya rasa aku nak kena macam okey lagi. Tapi tiba-tiba bila saya tengok saya ni, masa tu arwah bapak saya tak sihat. Yang turning point ni, turning point ni, arwah bapak saya tak sihat. Dia datang, dia tak boleh jalan, dia sakit lutut. Lepas tu dia ada, dia panggil apa penyakit, dia panggil nyanyuk. Lupa. Dia tak boleh ingat yang short memory. Dia akan ingat yang memori yang lama masa dia kerja. So arwah bapak saya ni macam nak kena jagalah. So kami ni, mak saya pun tak larat. Arwah mak saya tak larat. So kami adik-beradik ni bergilir-gilir jaga. So bila bergilir, saya kena bagi komitmen, kena kadang-kadang kena balik ke sana. So saya fikir, macam mana saya nak pergi kalau kerja saya macam ni. So saya kata tak apalah, kerja apa yang rasa fleksibel sikit. Saya kata bersyarah kot. Bersyarah ni fleksibel. Saya rasa fleksibel sebab dia kelas, betul buat ni. Saya rasa masa tu masa tu tak tahu lagi bersyarah ni kerja macam mana. Rasa macam fleksibel kot. Sebut ni bersyarah kot. Lepas tu tak apa, saya kata tiba-tiba masa tu Kisda ada open jawatan kosong. Saya kata itu IT pula. Saya kata ni peluang tak jauh pun kalau aku nak pergi pun. Kuala je. Aku duduk kat Seri Iskandar kan. Kuala. Saya apply, pergi datang interview, dapat jadi pensyarah IT, masuk. Saya kata okey ni dia sebenarnya. Bila saya masuk, betul saya jadi pensyarah. Okey, itulah ada fleksibel. Saya dapat bos yang alhamdulillah masa tu bos saya adalah Cik Burhan, YB kita. Bos saya, ketua jabatan. So dia pun memahami saya kata ni. Lepas tu dekan pada ketika tu Dr. Roslan dah pencen, dan juga Dr. Anas Tajuddin yang memang faham. Kata tak apa macam mana. So saya kadang-kadang minggu saya balik, tengah-tengah minggu saya kena balik. Itulah turning point saya jadi lecturer. Dan apabila saya jadi lecturer, saya rasa macam best sebenarnya. Sebab apa? Pengalaman macam Haji kata tadi kita. Haji buat bisnes, kita boleh share. Dan memang saya mengajar apa yang saya buat. Saya bukan teori semata-mata. Maksudnya sekarang kalau saya tanya budak-budak saya, student saya, kalau aku kelas, aku banyak cerita pengalaman aku. Saya mengajar, saya akan relate. Programming ni macam ni, you buat macam ni. Dia orang tak boleh nak tipu saya. Sebab aku buat programming, akulah buat database, aku buat server, aku buat semua network aku buat. So yang itu yang saya rasa macam memang ditakdirkan, memang ini rezeki. Sebab disebabkan saya jadi lecturer lah, saya boleh jaga arwah bapak saya. Dan arwah bapak saya habis umur dekat saya. Masa tu 26 puasa. Dah berapa tahun, 10-11 tahun yang lepas. Saya jaga. Dan saya pernah sebulan duduk di hospital jaga ayah saya. Dan pada ketika tu you bayangkan kalau bos saya tak support, kalau saya bukan pensyarah, agak-agak boleh dapat. Yelah kalau kerja macam sebelum ni kan. So betul. saya rasa itulah turning point dia. Yang saya rasa macam saya nak kena jaga arwah mak dengan ayah saya. Bukan kita tak boleh pergi jauh. Macam Haji pun, mungkin Haji kata sebenarnya kita boleh je nak pergi
nak kerja overseas, kerja gaji besar. Tapi kita ada preference. Sebab saya selalu cakap kat student saya kata, okay, you kena set objektif. You nak jadi apa? Kalau you betul nak cari duit, okay, ini jalan dia. You kena sacrifice apa? Saya kata, duit is something, but not everything. Money is something, but not everything. For me that, okay, I have money enough for me. Okay, as long as enough. Dan for me, objektif saya ialah saya nak jaga arwah mak bapak saya. Dan saya nak ada family dekat dengan saya. Itu objektif saya. Sebab tu saya kata, bila saya nak macam tu, mungkin saya kena sacrifice peluang pekerjaan yang saya boleh duduk gaji besar-besar, saya mungkin kena sacrifice. Ya. Tapi saya rasa saya enjoy. Saya tak pernah regret. Kita buat apa yang kita enjoy. Yes, saya tak regret apa saya buat. Saya rasa haji pun macam tu. Sekian pun macam tu. Saya rasa kita tak regret sebab kita rasa kita ada objektif kita sendiri. Ya, baik. Terima kasih banyak Encik Azizi dan juga Haji atas perkongsian yang menarik untuk podcast kita kali ini ya. Okey, saya harap semua penonton-penonton yang mendengar kata perkongsian itu terhibur dan juga mengambil semangat masing-masing. Tengok betapa hebat yang kita rasa macam Haji orang-orang lama, tapi kita tak tahu di sebalik penceritaannya. Bila dah ada podcast soal ni baru tahu Cik Azizi ni orang yang nakal ya. Waktu zaman waktu muda. Memang sangat-sangat nakal. Jadi macam mana kita pembawakan diri kita tu, zaman kita waktu kecil tu, macam mana kita nak ubah di masa akan datang, itu terpulang pada diri kita. Ambil cerita-cerita ni sebagai motivasi. Bukan kita-kita saja kita jemput ni tau. Bukan saya saja jemput. Nak anda semua yang melihat podcast soal PTM ni, ambil segala motivasi daripada cerita di sebalik pensyarah-pensyarah di Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat. Okey, jadi sebelum saya end kita punya podcast ni, diminta juga sekali lagi kepada semua yang menonton untuk terus support kami FPTM USAS di TikTok, Facebook, di YouTube FPTM USAS. Minta tolong untuk share, like dan subscribe sebab kita nak kena dapatkan 1K subscriber. Kita masih baru di sini, dah harap semua untuk terus support kami. Jadi itu sahaja daripada saya, Madam Dian. Podcast soal FPTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.